Salam sejahtera. Tajuk PDPR kita pada hari ini adalah pecutan graviti dan jatuh bebas di bawah bab 11, daya dan gerakan. Okey, rujuk rajah yang dipaparkan. Isaac Newton sedang duduk di bawah pokok apel apabila sebiji buah apel jatuh dari pokok. Ini ramai pelajar dah tahu kisah Isaac Newton dengan buah apel ni. Beliau berfikir tentang daya yang menyebabkan buah apel itu jatuh. Daya itu adalah daya graviti. Ini anda telah pelajari di tingkatan 2. Kalau awak recall balik, graviti ni dia ada kaitan dengan berat pelajar. Unit dia Newton, lepas tu daya graviti yang dikenakan sesuatu objek tu adalah berat. Okey. Manakala sekarang kita akan belajar tentang pecutan. Pecutan ni dia tidak bergantung pada jisim objek. Okey, kita teruskan untuk melihat dengan lebih jelas. Okey, kita tahu daya graviti kita dah belajar di tingkatan 2. Semua objek di sekeliling kita ditarik ke arah pusat graviti bumi oleh daya graviti bumi. Daya graviti menyebabkan sesuatu objek tu sentiasa jatuh ke bawah. So bila bumi itu ada graviti, semua objek akan jatuh ke bawah akibat daripada daya graviti bumi. Akan mengalami pecutan graviti. Okey. Jadi pelajar macam cikgu sebut tadilah, pecutan graviti tidak begitu bergantung pada jisim objek. Simbol yang digunakan bagi pecutan graviti ialah G. Kalau awak masih ingat lagi apa unit bagi pecutan dalam subtopik sebelum ni, apa dia? Meter per saat per saat. Okey. Ini cikgu ambil dari buku teks, Cetusan Minda. Fikirkan. Apakah yang akan berlaku jika tiada daya graviti di bumi? Okey, cikgu tambah satu gambar di sebelah ni. Tengok apa yang akan berlaku pada awak kalau tiada graviti. Nak minum air pun susah. Air daripada pipe tidak jatuh ke bawah. Okey, semuanya akan seolah-olah tidak ditarik. Akan terapung. Okey, ini cikgu tambah satu slide tambahan. What happen kalau tanpa graviti. Okay, so tiada lagi daya tarikan yang menarik anda untuk sentiasa berada di permukaan bumi. Okay, menyebabkan anda terapung di udara. All this will happen. Sekiranya bumi terus berputar mengelilingi matahari, anda tidak akan bergerak bersama bumi. Takut kan? Sebaliknya anda akan terbang dalam garisan lurus ke atas. Malah anda akan merasa bahawa bumi bergerak semakin jauh daripada anda. Okey, bukan awak yang naik, awak akan rasa seolah-olah bumi itu tinggalkan awak. Kemungkinan anda akan terus mengapung ke angkasa akibat tiada tarikan bumi. Jadi bersyukurlah ada daya tarikan graviti. Segala objek akan terapung di udara, bukan awak je terapung. Dan bergerak ke dalam garisan lurus. Segala benda di dalam bangunan seperti perabot dan lain-lain akan tersekat pada permukaan shilling. Kalau awak berada dalam rumah tiba-tiba tak ada graviti, bayangkan. Kadang-kadang berlaku dalam cerita hantu. Okey, seterusnya kita lihat terms jatuh bebas. Apa tu jatuh bebas, pelajar? Sesuatu objek, suatu objek dikatakan mengalami jatuh bebas apabila jatuh di bawah tindakan graviti sahaja. Kita tahu dekat udara kita ada rintangan, ada pelbagai zarah-zarah lain. Okey, sebagai contoh, sehelai kertas tidak jatuh bebas. Kalau biasanya dalam keadaan biasa, bila kita jatuhkan sesuatu objek, ia tidak jatuh bebas kerana ia dipengaruhi oleh rintangan udara. Kita tahu udara adalah campuran pelbagai jenis gas, wap air, debu, habuk dan sebagainya. So ini semua akan menghasilkan rintangan terhadap objek yang kita jatuhkan. Objek yang jatuh bebas mempunyai pecutan graviti yang sama tanpa mengira jisim. Jadi kalau awak buang dua objek yang jisim berlainan, dia akan jatuh sepatutnya pada masa yang sama tanpa rintangan udara. Kalau tiada rintangan udara, pelajar.
Okey, walau bagaimanapun, jatuh bebas ni jarang berlaku. Ya. Ia hanya berlaku dalam keadaan vacuum. Vacuum tahu pelajar di dalam ruang yang tiada udara, tiada oksigen, tiada karbon dioksida, tiada nitrogen, tiada wap air, tiada debu. Vacuum. Okey, sehelai bulu ayam dan bola tenis yang dijatuhkan dari ketinggian yang sama akan mendarat pada masa yang sama kalau dalam keadaan vacuum. Okey. Cuba anda lihat gambar foto 11.1. Adakah penerjun udara itu mengalami jatuh bebas? Dia mesti ada rintangan kan? Sebab dia jatuh pada udara. Okey pelajar. Kalau tiada sebarang masalah, kita teruskan. Graf gerakan untuk objek yang mengalami keadaan jatuh bebas. Okey. Jatuh bebas di sini, objek tu daripada keadaan pegun, hal laju dia akan bertambah. Semakin ke bawah, semakin bertambah. Objek yang dilepaskan pada ketinggian tertentu, kita boleh rujuklah Rajah 11.20. Okey. Kita tunjukkan graf pula. Graf hal laju masa bagi objek yang mengalami jatuh bebas. Okey. Sebelum dilepaskan, hal laju objek adalah sifar. Okey, objek berada dalam keadaan pegun pelajar. Okey, graf sesaran masa. Hal laju masa dan sesaran masa pelajar. Okey. Hal laju masa. Apabila objek dilepaskan, hal laju objek bertambah dengan seragam. Okey, kita boleh nampak graf tu meningkat dengan seragam. Okey, kecerunan graf hal laju masa sama dengan pecutan. Pecutan ini dikenali sebagai pecutan graviti. Kalau awak ingat semula, pada mulanya cikgu akan ada nyatakan bahawa apa dia? Pecutan graviti, unit dia adalah meter per saat di sini pelajar. Secara calculation pengiraan. Okey. Hal laju bahagi masa. Okey pelajar, kita lihat pula graf sesaran masa. Okey, graf sesaran masa. Ketika ni daripada keadaan pegun sebelum dilepaskan, sesaran objek adalah sifar. Objek berada dalam keadaan pegun. Ini nombor 1. Okey, sebaik saja objek dilepaskan, objek itu bergerak dengan hal laju yang kecil. Hal ini dapat dilihat melalui nilai kecerunan yang kecil. Bila awak kira kecerunan graf, dia lebih kecil berbanding pada hampir nak akhir objek tu jatuh. Ketika jatuh bebas, objek bergerak dengan hal laju yang lebih besar daripada hal laju awal. Hal ini dapat dilihat melalui nilai kecerunan yang lebih besar pada akhirnya. Okey, inilah kita terangkan semula Rajah 11.20. So semakin dia jatuh, hal laju dia semakin bertambah. Okey pelajar, saya rasa jelas Seterusnya, graf gerakan untuk objek yang bergerak melawan daya graviti, anti-gravity. Okey, maksudnya kita buang daripada bawah ke atas dalam satu garisan yang lurus. Okey, tadi dari atas ke bawah hal laju dia bertambah, sekarang hal laju dia akan berkurang. Reverse back. Okey, sesaran maksima bila dia dicampakkan, bila dia sampai satu level maksimum, hal laju dia akan terhenti sifar. Okey, 0 meter per saat. Okey, objek yang dilontarkan menegak ke atas kalau awak rujuk. Okey, kita lihat graf dia. Okey pelajar. Apabila objek dilontarkan ke atas, objek mula bergerak dengan hal laju V meter per saat. V ni unknown lah, kita tengok keadaan. Okey, hal laju objek semakin berkurang pelajar apabila objek bergerak ke atas. Okey, hal laju masa adalah negatif. Okey, pada ketinggian maksimum, hal laju objek adalah sifar. Akhirnya dia jadi sifar. Okey, tengok pula graf sesaran masa. Sebaik saja objek dilontarkan ke atas, objek bergerak dengan hal laju
V meter per saat. Sebenarnya kita tengah tafsirkan semula, cuma gunakan kaedah sesaran masa. Pada masa yang sama, sesaran objek berubah dengan cepat. Sesaran maksima halaju sifar. Objek berhenti buat seketika sebelum jatuh semula ke bawah. Biasalah bila kita baling something, dia akan pergi stop di satu tempat dan reverse back. Okay, dia akan kembali ke tempat asal dia. Okey. Okey pelajar. Saya rasa jelas. Jom kita cuba buat latihan formatif. Practice formatif 11.3. Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Mudah aja kan? Okey, jatuh bebas ialah satu gerakan sesuatu jasad yang dipengaruhi oleh apa dia tadi? Jatuh bebas tanpa udara, tiada rintangan. So dia dipengaruhi oleh satu daya sahaja. Kalau awak masih ingat, dia hanya dipengaruhi oleh graviti sahaja. Okey, bukan jatuh bebas, ialah satu gerakan jasad yang dipengaruhi oleh rintangan. Rintangan mana? Udara. Rujuk baliklah gambar yang mana ni? Cikgu cakap tadi kan, ada rintangan udara. So dia bukan jatuh bebas. Okey, seterusnya ialah pecutan yang terhasil daripada tindakan daya graviti terhadap satu jasad ke arah pusat bumi. Mudah sahaja. Ini panggil apa? Pecutan graviti. Okey pelajar. Graf di bawah menunjukkan keadaan jatuh bebas bagi sesuatu objek. Terangkan graf ini. So simple. Reverse back here. Mana tadi? Ini jatuh bebas kan? Ini lontar ke atas. Sorry. Inilah jatuh bebas. Okey. So terangkan semula lah benda ni. Okey. Awak perlu terangkan semula tentang graf sesaran masa. Okey. Terangkan semula graf sesaran masa. Okey. Rujuk. Kalau nak jawab soalan 2, awak kena rujuk graf ini tadi. Okey. So terangkan semula setiap keyword dia, points dia. Pertama sekali apa? Okey, cikgu cerita sikit. Okay, sini kan dia pegun. Okey. Sebelum dilepaskan, sesaran objek adalah sifar. Okey, objek berada dalam keadaan pegun kat sini. Lepas tu sebaik-baik sahaja objek tu dilepaskan, objek bergerak dengan halaju yang kecil. Kat sini kan dia punya kecerunan kecil, sini kecerunan dia lebih besar. Okey. Kemudian hal ini dapat dilihat melalui nilai kecerunan yang kecil. Pada saat akhir ketika objek itu sedang jatuh bebas, objek itu bergerak dengan halaju yang lebih besar. Sini halaju dia rendah, sini halaju dia lebih tinggi pelajar. Okey. Dapat dilihat melalui nilai kecerunan yang lebih besar. Senang saja. Nak jawab soalan ni, refer dekat sini. Ini untuk jawab soalan 2. Okey. Okey pelajar. Cikgu juga sertakan sekali jawapan bagi praktis formatif 11.3. Setelah selesai, awak boleh semak dengan jawapan yang cikgu sertakan. Itu sahaja untuk PDPR kali ini. Terima kasih.